Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغلبه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang memberi kebaikan kepada kita. Tidak ada yang lain daripada Allah yang memberi, yang menjaga, yang mesangga kita. Lain daripada Allah tidak ada sama sekali. Itulah makna, salah satu daripada makna tauhid yang dikatakan la ilaha illallah. Kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah sajalah Tuhan
makna Allah saja Tuhan, maknanya Dia sajalah yang beri nikmat, beri kuat kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, kita telah maklum tiap-tiap kebaikan daripada siapa pun. Kalau pada zahirnya daripada manusia, kita kena terima kasih, kita kena syukur kepada orang buat baik kepada kita. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang ialah Tuhan kita, Dia yang buat baik kepada kita. Alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia, di pagi yang berkah ini, mari kita duduk di majlis yang kita adakan pada hari ini. Mudah-mudahan majlis kita ni satu majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang jadi bernilai kepada kita, yang jadi majlis yang penting bagi kita, dan kita buatlah perasaan kita boleh jadi hak sungguh. Majlis kita ni boleh kita berasa kata majlis yang salah satu daripada hak nombor satu di dalam majlis-majlis yang kita duduk di atas dunia ini. Kita telah maklum kita hidup di sini masa sebentar ya, lama sikit daripada kita duduk di dalam perut ibu. Kita duduk dalam perut ibu kita lebih kurang 9 bulan. Lepas tu mari tambahnya duduk sini lebih kurang 90 tahun, 80 tahun. Mana ambil sebulan tu 10 tahun. Tambah banyak tu aja hak kita nak hidupnya. Dia panggil sangat-sangat sikit masa kita hidup. Tapi penting. Walau masa hidup sikit, tapi masa hidup kita ni masa penting, kerana masa inilah masa yang menentukan nasib kita. Masa yang menentukan nasib kita. Kita nak nasib baik ke, nasib jahat ke, orang bertuah ke, celaka ke, masa 40-50 tahun inilah kita nak menentunya. Boleh duk tukar-tukar. Itu kata penting. Maka lagu manakah kita nak menentukan nasib kita? Cara mana yang kita nak menentu nasib kita? Di sinilah kita kena tahu. Dengan semata-mata kita ni, kita tak boleh tahu, kita tak boleh menentu. Kalau semata-mata kita, sebab kita ni bodoh. Kita terbit daripada perut ibu kita ni, kita tak ada ilmu, tak ada apa sekarang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu, sedangkan kamu tak tahu sekarang pun. Kita terbit pada perut mak tu bukan kita terbit sendiri tu. Bukan kita terbit sendiri. Kita kena tahu juga Allah bawa terbit. Allah kata wallahu akhrajakum. Tengok kalau Allah tak bawa terbit, malah cari terbidak lah. Tak cari air tawar, cari minyak tawar. Dia tak buat terbit, kan duduk situ lah. Siapa akan kena belah kalau Allah tak buat terbit. Maka Allah buat terbit kita daripada perut ibu kita, sedangkan kita tidak bersifat dengan ilmu, tak erti sekarang apa. Kita tak pandai. Makna kita bodoh. Bila tak ada ilmu tu dia panggil bodoh. Otak ada cerdik, otak cerdik, pandai berkira. Tapi bila tak ada bahaya hak dia nak kira, dia nak kira gopo. Dia tak tahu, dia panggil tak ada maklumat, tak ada pasokan, tak ada pengalaman, tak ada cerdik saja. Kita tak tahu sekarang apa.
Kemudian daripada itulah kita kalau ada pengalaman pasal pakar maklumat masuk mari dalam kepala kita, kita boleh tahu. Maka yang masuk banyak di dalam kepala kita, yang jadi ilmu kita banyaknya, benda hak dok keliling kita, hak tu hak jadi bahaya kita ya panggil. Dia panggil apa? Suasana, kalau orang lain ni kata alam sekitar, bahasa saya panggil singwat lah, benda hak dok keliling-keliling kita ni hak masuk banyak. Bila masuk benda ni, kita baca cara bodoh kita baca dengan kaedah bodoh kita. Kita tengok orang ada rumah besar, kita kata ni orang berjaya. Kita tengok orang ni ada kereta molek, ni lah orang berjaya. Kita tengok orang ni pakai jangok, ni lah orang berjaya. Tengok orang rumah gorak, tak ada kenegaraan, kalau ada kenegaraan pun buruk-buruk, ni orang hidup tak, orang tak berjaya. Tu kita baca dengan bodoh kita je. Baca dengan jahil kita. Sebab kita tak kenal hakikat, kita tak tahu benda. Kita nak kata molek tak molek ni, kita kena tahu benda ke? Kalau kita tak tahu benda, kita kata kita baca dengan tak tahu, dia panggil kita baca dengan bodoh, dengan jahil. Misalnya orang tanya kita, mata cincin ni rega berapa? Boleh mek tak orang nak jual 30,000? Kita tengok hijau-hijau berkelung apa, molek boleh mek dah tu. Kita tak kenal hakikat benda. Apa kena ke jebu patak jebu fenta ya. Kena ke kaca aja, bukan batu dak. Kita tak kenal hakikat. Oleh itu kita nak kata boleh ambil mahal tak mahal, molek tak molek, kita kena kenal hakikat. Kita kena kenal benda tu, barulah kita kata kena. Itu kaedah dia. Itu kaedah akal sepenuh dia panggil. Orang cerdik sungguh, dia baca tengok situ, dia pandai baca benda. Kalau kita tak pandai baca benda, tak kenal benda, kita kata dah, kita hukum dah, arti itulah kita baca, kita hukum dengan kejahilan kita, dengan kebodohan kita, bodoh kita, kira dengan bodoh kita, wal'iyadzabillah. Maka kita baca tadi, kata orang rumah besar ke, orang boleh pekat tinggi ke, kita baca kata orang ni berjaya. Betul ke tak? Kena tengok hakikat. Benda berjaya tu betul ke tak kata rumah besar. Ni kita kena tahu. Maka hakikat ni, benda sungguh ni, kita nak tahu mana, nak tahu jalan mana, cara mana yang kita nak boleh tahu benda sungguh. Itu hak jadi masalah, jadi problem je bagi. Hak nak isi benda ni tu payah. Maka tidak ada cara yang kita nak boleh tahu benda hakikat, benda sebenar sungguh, melainkan yang paling alim, yang paling tahu, beri tahu kepada kita. Sebab kita tak tahu, kena orang hak paling alim, yang paling tahu telah beri tahu kita hak ni benda molek, hak ni benda huduh, barulah boleh kita tahu sungguh. Maka tidak ada yang lebih tahu daripada yang mengatur, daripada yang membuat benda tu sendiri. Betul tak? Nak jawab betul tak betul pun kena tanya faham ke tak? Reti ke tak hadap kecek? Ya kena situ dulu lah. Mau hadap kecek ni pun tak tahu kata apa. Ustaz tu duk kata aku tak reti, pening kepala aku. Tu tak kena kecek lah. Betul tak? Tidak ada yang lebih tahu dengan hakikat benda, hakikat sesuatu, tak kira lah benda apa pun, lain daripada yang duk mengaturkan sesuatu.
lain daripada yang membuatkan sesuatu itu. Dialah yang paling tahu dengan benda hakikat sungguh. Getak situ, pakai besi berapa potong, pakai tirai berapa potong, pakai kapur berapa buku, siapa lebih tahu? Kita tengok ni tahu dah. Hari-hari kita tengok tak sama dengan borisak yang buat tu. Tak ada. Dia orang buat getak tu boleh tahu tirai berapa potong, pakai kapur berapa buku, pakai besi berapa potong. Boleh bawa, boleh tahan berat banyak mana kereta lalu berapa tan, boleh tahu. Dia yang boleh tahu sebab dia orang buat. Orang juru mengatur tu, orang juru susung nak letak hak ni lagu ni, nak lekak lagu ni panjang ni, jarak ke celah ni, dialah yang lebih tahu. Masjid ni habis hanya ana dah buat ni. Modal tak tahu. Tu ada semaya hari tak tahu. Siapa hak tahu? Orang juga mengatur masjid ni tu imam, tok khotib, tok bilal, orang carahan upah necang tu. Duit masuk dia tanda, duit rubik dia tanda, dia tahu, tanya dia lah apa. Lepas tu imam banyak orang dia tahu kondah hak dia. Takat aku pun tahu. Habis dah takat 1,5 juta. Takat aku tok imam dulu tak tahu hak dulu. Sebab orang hak juga mengatur itulah yang lebih tahunya. Tu kata. Maka siapakah yang mengaturkan segala perkara pada hakikat? Siapakah yang membuatkan segala perkara pada hakikat? Hak ni akan soalan ni, siapa boleh jawab soalan ni, alhamdulillah orang ni lepaslah. Lepas azab kubur. Akan lepas azab kubur, lepas segala-gala. Ni dikata orang bertauhid, orang yang kata la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dia kenal sungguh, dia reti sungguh hak dia kata, dia faham sungguh. Itulah makna kita akan disoal di dalam kubur dengan kata man rabbuk, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk wa ma qiblatuk wa ma ikhwanuk wa man ikhwanuk. Akan disoal di dalam kubur beberapa perkara. Kata setengah ulama, soal tentang tajuk akidah, tentang pegangan kepercayaan kita. Apa makna man rabbuk? Kalau terjemah ke dalam bahasa Melayu kita, siapakah, siapakah, poyakah. Ikutlah tempat-tempat tu ya kata poya, siapa. Siapakah rabbuk? Tuhan kamu. Apa makna Tuhan kamu? Yang membuatkan kamu, yang mengatur segala pekerjaanmu. Kamu duk mengaku kata buat semua perkara, mengatur semua perkara tu siapa? Duk susung semua perkara tu siapa? Cuba jawab tengok kena ke tak? Alhamdulillah, hari ni kita sudah dapat taufik, dapat hidayah daripada yang mengaturkan alam sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membuat segala perkara, Allah yang mengatur segala perkara. Waktu kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengaturkan sekalian alam. Dia buat, dia mengatur, duk susung pun jadi hujan kemarau semua. Maka bila dah dia yang mengatur, dia yang membuat, nak tahu hakikat, hak betul sungguh, kena dia raya. Tu hak betul sungguh, nak tahu hak sebenar, kena ambil di dia. Orang lain, kalau orang lain kecek, ada kala semaka kebetulan kena betul, ada kala tak betul, banyak tak betul kerana jahil. Kerana dia bukan supaya kita tanya masjid ni lah habis berapa.
Koda-koda boleh. Orang ni kata habis juta, orang ni kata habis 800, orang ni kata 1,500,000. Royak gitu, agak-agak gitu. Bah mari orang kata, "Oh, tak ada kamu habis 1,500,000. Habis 150,000." Ha tu macam-macam balah. Dok balah buku kita tak kelik, tak kembali kepada hakikat, kepada yang mengetahui dah. Oleh itulah tabiat sahabat dan tabiat orang alim, bila hak dia tak tahu, bila hak tak dapat maklumat daripada Allah, tak dapat sumber dia tepat ambil daripada hak sebenar, dia tak tahu, dia jawab kata Allahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Dia kata gitu. Allah lebih tahu. Sebab hak hakikatnya daripada dia. Bila kita tak tahu, tak ada dah orang lain yang lebih tahu. Allah lah yang paling tahunya. Kita dah boleh tahu sikit sebanyak dengan dia beritahu. Maka bagaimanakah orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang bertuah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada, kita ambil situ. Tak payah hak ni hak kita duk tahu dah. Orang berjaya, orang yang Allah kata orang ni berjaya. Orang yang celaka, orang yang Allah kata orang tu celaka. Maka masa yang sikit bagi kita, umur kita hidup ni sikit, dan masa kita hari ni pun sikit. Kau sikit pada umur kita lagi. Banyak hari ni sejam lebih kurang, sejam setengah ya. Mana sikit benar, sepit benar masa kita ya bagi sikit. Tapi supaya kata tadi, masa sikit inilah masa yang penting, sikit masa tapi masa penting kerana untuk nak menentukan nasib kita. Marilah kita menentukan nasib kita di dalam masa yang singkat ni. Kalau kita buat lewat, kita rugilah. Masa kita tak boleh undur. Lewat sikit ya, lewat seminit ya, lewat 1 detik pun kita rugi besar dah. Kalau kita tak menentu di masa yang singkat ini. Lagu mana kita nak menentu nasib kita? Tak ada jalan lain. Allah raya di awal-awal Al-Quran. Di awal Quran, kita baca awal Quran, kita bertemu dah. Oleh itulah pentingnya awal Quran, sehingga boleh jadi pahala besar awal Quran. Sehingga Abdul Rahman bin Al-Lajlaj dia pesan kepada anak dia, bila dia mati, suruh baca awal Quran, awal surah Baqarah dan akhir surah Baqarah di kepala, sebelah kepala dia. Kerana dia dengar Ibnu Umar, sahabat Rasulullah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan begitu. Awal Quran itulah itu tanda ataupun hukuman Allah ke atas orang yang berjaya. Lagu mana kita nak menentu nasib kita bagi kita berjaya? Cuba kita baca mula dengan Fatihah. Orang yang berjayanya Allah suruh kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang betul, iaitu jalan yang orang telah, yang mereka yang Allah telah beri nikmat kepada mereka itu. Macam mana jalan mereka itu? Sebagai syarah huraian jalan mereka itu, Allah kata Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
ayat yang akhir di awal surah Baqarah tu hukum Allah. Ulaika itu mereka ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu. Wa ulaika, dan itu mereka, hum, mereka itu sahajalah al muflihun, yang beruntung, yang berjaya. Allah isyarat kepada allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang muttaqin sajalah orang yang beruntung. Uslub tu bahasa Arab mana sahaja. Ulaika dia panggil isim makrifah jadi mubtada. Khabar dia pula dengan isim makrifah kata al muflihun. Disenggai pula dengan dhamirul fasl, itu wipadah hasad di dalam bahasa Arab mana sahaja. Ulaika, mereka itu sahajalah, hum, mereka itulah maknanya al muflihun, yang beruntung, yang berjaya, yang bertuah. Muflihun al faizun, orang yang bernasib baik, orang itu sahaja. Ini lagu mana? Iaitu orang kena beriman dengan perkara gaib. Ni orang Quran ni dia tunjuk kepada orang muttaqin. Makna kesimpulannya orang muttaqin lah, orang yang bersifat dengan takwa lah, orang yang beruntung, orang yang berjaya. Bukan orang rumah besar. Abu Dzar tak ada rumah besar. Abu Dzar daripada sahabat Rasulullah, mati dia nak kapal kain, harta dia tak cukup nak kapal dia. Bukan rumah besar. Abu Hurairah rumah tak ada, duduk di serambi masjid Rasulullah. Bukan, inilah kata ukuran ni, yang kena ukuran Allah Subhanahu wa taala. Orang muttaqin, orang yang berjaya. Lagu mana sifat orang muttaqin? Kita nak menentu nasib kita, iaitu dengan kita menjadikan diri kita orang muttaqin. Buat diri kita masuk dalam jumlah orang muttaqin, baru kita berjaya. Orang beriman dengan syurga neraka, beriman benda gaib yang Allah royak. Bukan benda gaib hak orang hak tok nujung royak. Tok nujung royak juga benda gaib. Tahun ni raja nak mati, tahun ni nak tumpah darah. Hak tu tak kena percaya hak tu. Sebab apa? Sebab dia bukan duk mengata. Kalau dia dah nampak lah mengigar dia pun, nak jadi ke tak pun tak tahu. Tak boleh kita percaya. Hak tahu benda gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah royak baru kita boleh percaya. Allah royak kata ada syurga, Allah royak kata ada neraka. Kena tahu benda-benda gaib. Allah royak kata ada hantu, kita kena percaya ke hantu. Allah royak kata ada malaikat, kita kena percaya pada malaikat. Allah royak kata ada azab kubur, kita kena percaya kata ada azab kubur. Seterusnya, tu benda gaib. Kalau orang ingkar hak ni, tak percaya hak ni, pakai potong hak dah. Orang ni tak berjayalah. Orang celaka, ya dua ya. Orang beruntung, orang celaka. Orang beriman benda gaib, wa mimma razaqna wa yuqimunas solah, orang yang mengerjakan solat, orang yang semaya. Orang yang semaya. Kalau tak semaya tak berjaya. Orang tak beruntung, orang tak semaya. Tapi semaya ni bukan, tengok dia tak kata wa yusallun. Ada faedah di situ. Dia tak kata ini allazina yu'minuna bil ghaibi wa yusalluna. Kalau bahasa Arab boleh kata itu wa yusallun, dan bersembahyang mereka itu boleh. Tapi Allah dia tahu, Allah kehendak, dia kehendak tujuan orang hak berjaya ni, dia tak kata wa yusallun, bukan orang semaya. Cuba tengok, cuba berhati cara berkecek Allah, cara bercakap dia nak wipat dah tiga apa. Dia kata wa yuqimunas solah, dia tak kata wa yusallun. Sebab beza sikit, takut sini tempat penting sini. Di tempat lain kata wa yusallun, di sini tak boleh. Sebab sini nak royak orang hak berjaya.
Orang berjaya ni kena kata wa yuqimunas solah. Apa yuqimunas solah? Aqama yuqimu iqamah, bahasa Arab. Makna mendirikan, menegakkan semaya. Jangan semaya dia semaya tapi semaya tidak diri duk ubah. Semaya duk belak, maya dia tak tegak, tak kukuh maya dia. Kena tegak, kena akid widak cokong, widak jadi sebuah masjid ni. Mari kereta meko, mari gapo tak girah. Tak usah buatlah, tak tolak lah. Semaya sungguh. Dia buat mengikut orang panggil apa? Mengikut yang sepatut buat, yang semesti dibuat. Bukan semaya dia nak lepas-lepas dah. Dia jaga sungguh. Jaga semaya dia, buat menjadi semaya sungguh. Lagu mana orang nak menjadi semaya sungguh, menjadi tegak semaya kita. Nama orang semaya sungguh. We semaya tu ada sungguh. We ada rupa, ada bentuk, ada roh. Dia panggil. Baru ada sungguh. Kalau ada rupa saja, roh tak ada, tak jadi. Oleh itulah kita nak semaya hak jadi sungguh, hak jadi nak masuk dalam jumlah orang yang beruntung bertuah ni, dia kena himpun semaya dia di antara rukun zahir dan rukun batin. Kena himpun habis syarat-syarat hak zahir, syarat-syarat hak batin. Mana? Syarat hak zahir kena cukup rukun dia yang 13. Syarat hak batinnya dia semaya itu kerana Allah, dan dia semaya itu berhadap kepada Allah, dan di dalam semaya dia pun dia bertupu hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diibarat dengan ringkas dengan kata khusyuk. Oleh itulah di dalam surah Al-Mu'minun Allah kata qad aflahal mu'minun, sungguhnya berjaya beruntung orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam semaya mereka itu. Ni orang mengerja semaya sungguh. Orang semaya sungguh, dia semaya cukup rukun syarat, dan dia semaya betul dengan hakikat hak dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sungguh, iaitu dia khusyuk di dalam semaya dia. Baru semaya tegak. Kalau kita semaya supaya kita duk semaya di hari ni, orang panggil kita buat rupa saja. Kita jaga rukun zahir saja. Batin tak ada khusyuk di dalam semaya kita. Semaya tidak ikhlas kerana Allah. Semaya kita ingat kepada hati kita, tak ada bertumpu kepada Allah di dalam semaya. Hati kita pergi rata, pergi kelain. Semaya kita tak kukuh tu. Apatah lagi rukun 13 pun kita buat tak berapa sempurna. Rupa zahir pun kita buat tak berapa kukuh. Pintu-pintu kodok berkocok nyonya tiye kodok belak-belak. Buh berabung, buh bata tu kok susun bergadah, tak selaju molek. Hak tu tak tahu. Kau tengok susun bata akik tangan tinggi sebelah. Allah. Akik kau tu dia tak jangan buat tak molek, tangan pun tak ikut dah, kepala belak, tangan tak ikut dah, masa tak lutut pun tak ikut dah, kaki masa sujud pun letak belak-belak, tak kejap panggil apa boleh kalau kita buat rumah lagu tu tak dia belak hati, cuma bos keru boleh duk kita jain gitu. Habis tu mari angin tak usah kata mari angin ribut hak besar, angin kuat sikit ya, musim pala-pala nak lepas-lepas bah tu pun pergi dah. Sebab tak kukuh kita buat. Kita tidak iqamah dia, tidak menegakkan dia. Kita kena buat tegak. Sujud kaki kita, hujung jari kita semua we hadap kiblat, we senggih antara dua kaki tu we senggih lebih kurang sejekar lebih kurang. Tu kita buat we jadi jangok. Masa letak tangan atas paha tu we hujung jari betul dengan lutut. Letak we molek. We hadap ke belak jari kita, cekak jari kita sebelah kanan tu, tapak tangan cekak 3 putus jari tu, letak di atas kepala lutut. Bila kata illallah akik hadap we isyarat batu we kepala dia tu bokok sikit hadap kepada kiblat. Mana kita berkemah cara tu buat we betul molek, we jangok molek. Tu hak orang panggil rupa
serupa apa yang nak juga. Bukan kata mata tak apalah, asakah maya we kena we kosong we sah sudah. Nak beli kereta pilih ai kena kereta kopo ni, pilih ai kereta ni Mazda tak jangok. Jangok Triton. Dengan ada pilih nak jangok juga tuai tubuh pun. Tapi molek-molek injin kurang atau sah. Dia pilih belakang. Tengok bining lah. Pilih tengok ni hitam, tu putih, tu dua macam tu dua kepek. Pilih rupa juga tu. Rupa yang pentingnya bang. Pasal itulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bila orang dia semaya tu tak serupa betul dengan Rasulullah cara dia semaya buat serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat buat lagu tu. Dan sebab apa tu? Sebab berjaya beruntung dia terhenti di atas hak ni. Di antara benda yang nak buat orang seorang tu beruntung ataupun kita nak menentukan diri kita duit kita beruntung, kita kena iqamatus solah. Tapi tu rukun Islam tu dia tak kata semaya juga. Serupa dengan Quran sebab bila-bila rukun. Cuba bila rukun Islam ada apa? Ada apa rukun Islam? 5. 1 mengucap 2 kalimah syahadah. 2 dua semaya. Jawab ada tak kena. Kalau bila dua semaya tak kena. Apa lagu mana? Pelat ke baba tu. Kalau bila yang kedua semaya tak kena. Sebab di dalam hadis dia tak bila semaya. Dia tak bila. Dia bila supaya Quran bila. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibina akan Islam di atas 5. Islam ni dibuat dia tapak dia 5 tapak. Tapak dia, tiar dia kukuh-kukuh, dia panggil imad. Tiar seri dia 5 putung. Tiar seri saja. Hak lain tu dini-dini. Hak tiar seri dia 5 putung. Satunya syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Satunya mengaku ikrar dengan lidah, mengaku dalam hati bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad ini satu daripada utusan Allah. Yang kedua dia tak kata wassalah dah. Dia kata wa iqamis solah, dan mendiri akan solah. Cikgu tarikan nak tukar pula ajar. Kalau ajar kata rukun Islam 5 mengucap rukun syahadah, semaya 5 waktu dak, kena tukar. Tambah lagi. Tambah depan mendirikan solah. Bos itu. Menegakkan solah. Semaya tu jadi tegak, jadi teguh. Buat semaya tu jadi betul ke rumah yang teguh. Ada beza semaya. Dia nak kenapa bila royak rukun bukan semaya betul semata-mata betul semaya. Nak iqamatus solah dia. Tapi tu dalam awal Quran Allah nak sifat orang muttaqin dia betul, dia kata wa yuqimus solah wa yuqimunas solah, mengerja mereka tu akan semaya. Mendiri mereka itu akan semaya. Bila kita belajar dalam tafsir, mak dia kata wa yuqimunas solah, dengan mana mendatang mereka itu dengan segala rukunnya dan syaratnya. Itu cara ringkas. Makna mendiri semaya tu buat semaya cukup rukun dia dan syarat dia. Lepas tu rukun berapa rukun? Rukun zahir, rukun batin, habis. Syarat zahir, syarat batin kena belakang. Syarat nak panggil semaya hak sungguh kena ikhlas. Kerana Allah kalau tak ikhlas tak ada Tuhan tak terima. Bila tak terima semaya apa? Semaya tu ada rupa saja. Orang buat raga dengan akal ribu ramai, tapi bila pergi serah pada raja tak terima. Nak buat apa? Boleh duit tak? Tak boleh. Buat dah tapi tak halu, tak cukup syarat dia. Kena haluh, perani, kena buat janguk baru pergi serah pada dia hadiah, dia sedekah duit, dia beri duit. Kalau tu itu kita pun boleh buat. Tapi kalau tak tangan kita kasar, kita nak buat tak boleh, wagi pun tak pakai, buat rugi masa kita, nak sudah suti-suti berapa bulan. Begitulah bandingannya.
sampai kepada akhir wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itulah panggil sifat orang yang beruntung. Sifat orang beruntung. Oleh itu marilah kita menentukan nasib kita di masa yang singkat ini supaya kita masuk di dalam jumlah orang beruntung. Buatlah diri kita masuk di dalam jumlah orang yang beruntung, orang yang bertuah. Orang yang bertuah, orang yang muttaqin. Ya bertuah siapa mana? Orang bertuah dia boleh kejayaan dengan kesenangan yang abadi, kesenangan yang berkekalan. Dengan kata lain boleh nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala, itulah baru berjaya. Adapun senang kat sini, lebih sini, dia panggil berjaya dunia nama dia. Orang boleh rumah besar, boleh kenderaan molek, boleh hidup senang ni, ada keluasan di dalam hidup dia. Ini orang panggil berjaya juga, tapi dia panggil berjaya di dunia. Ini bukan berjaya sungguh. Hidup di sini bukan hidup sungguh. Wa innal akhirah, akhirat nulah lahiyal hayawan, hak lah hak hidup sungguh. Sini dia hidup tak sungguh. Atau kita kena tahu hakikat yang Allah Subhanahu wa taala hukum di dalam Al-Quran. Maka kepala modal ke semuanya sebagaimana yang disoal dalam kubur tadi itulah, iaitu Marabbuk. Itulah kepala modal hak kita nak berjaya. Kita kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Tu hak kepala modal. Kalau tak kenal Allah Subhanahu wa taala, semaya pun tak terpakai. Bahkan semaya kita tu pun kita tak semaya sungguh kerana kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ikhlas, kita nak 100% bersih ibadat kepada Allah, kita kena kenal Allah sebenar-benar kenal. Di hari ini kita tak ikhlas, buku pun salah satu daripada puncanya kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar kenal. Pandai kata saja, tapi hakikat kita tak nampak, hakikat kita tak bergari. Itulah punca dianya. Maka kenal Allah Subhanahu wa taala yang sebenar kita kena kenal dengan hati kata, jangan kenal dengan lidah. Kena berasa, ada perasaan, kena buat perasaan. Bila kita nak hadap ke semaya misalnya, aku nak berhadap kepada Allah yang mengetahui segala gerak-geri aku, yang tahu kalau aku, yang duk hitar aku. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah kita hadap depan dia, ataupun dia duk pandai kita, dia duk perhati kita. Kena wisapa situ baru kita ikhlas. Ingat kata berhadap kepada Rabbul Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Allah benda besar benda ni, nak royak tak boleh. Hubung kait dengan hak jadi ilmiah lagi, hubung kait dengan hak kita nak jadi sungguh lagi. Kita ni dua. Satu, bentuk cara mengaji. Yang kedua, nak jadi hak hakiki, nak jadi hak sungguh. Kita penting nak jadi hak sungguh tu. Nak jadi orang beriman sungguh, orang kenal Tuhan sungguh, orang semaya sungguh. Bukan kata nak ada sebuah hari ni mari belajar. Belajar ni belajar tak sungguh kali, nak ada hari jemaah kita ada orang mengajar, kita pun mari duduk dalam masjid. Tu tak sungguh. Mari duduk pun duduk supaya dengan orang kena ulik, ngongak jenera ratik, kabar ratik. Akhir-akhir sudah boleh berjabat salam dengan tok guru, berasa apa berkat dah, aku boleh syurga dah dengan sebab boleh jabat salam dengan tangan tok guru. Sebab tok guru doa ayat kata tengok muka tok guru pun boleh syurga dah, makan nasi seidang dengan tok guru pun boleh syurga dah.
Oh, lebihnya terpuru tu. Orang pejabat saling dengan Nabi lagi ada masuk neraka. Pejabat saling dengan tok guru lah nak masuk syurga ke mana? Okey. Buat lagu tu itu bukan hak sungguh. Bukan. Sungguh we pihak agama, gapo dia agama, bawa agama dengan sebenar-benarnya. Itu hak kita naknya. Lepas tu betul ilmiah dengan cara betul ilmu, betul tak betul, kena tak kena hakikat lagu nah tu so pula. Dua. Allah nak bawa agama nak jadi sungguh. Itu bab orang beruntung. Apa ingat apa kisah Jarir, seorang pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni disebut oleh Imam Muslim di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan ulama-ulama lain sebut orang atau agama tingginya berserah agama. Jarir dia kata dia akad bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akad bai'ah ni pegang tangan berjanji. Berjanji baik. Setengah daripada berjanji masa Rasulullah dia berjanji banyak kali. Di perang Hudaibiyah ya ada berjanji di masalah perang tu. Dia akad bai'atul Aqabah, akad bai'ah di Aqabah, di Jamratul Aqabah tu satu berjanji dengan orang Madinah. Di antara dia berjanji dengan sahabat dia, dia kata satunya dia pegang berjanji di antara hak-hak janji dia ambil hak akhirnya iaitu kena nasihat kepada orang Islam. Jarir kata dia akad bai'ah dengan Rasulullah kena nasihat kepada orang Islam. Sebab agama ni nasihat, kena nasihat kepada orang Islam. Nak ayatnya tepat nak ayat kata agama tu jadi sungguh. Bukan kata agama nasihat, bunyi nasihat kata nasihat, kecek nasihat. Di dalam bentuk praktik, di dalam bentuk buat tu dah. Seperti amanah, agama amanah, kecek ya baca tebah bersyarah amanah, tapi kita buat tak ada, praktik tak ada. Berasa oleh hati kata nak bawa agama amanah tak ada. Benar. Kecek benar dak. Tak jadi hak sungguh. Kecek saja. Hak kecek saja ni taksir tu. Kecek saja ni dia panggil mengajar. Orang panggil dia hari ni dia panggil kecek nature duit cakan. Cara betul ilmu dia panggil. Hak tu betul ilmu. Agama kita bukan betul ilmu saja. Kita faham betul ilmu dak. Agama kita hak sungguh. Dinil haq, agama sebenar. Bukan kata pasal kecek buat program, buat gambar, kecek ceramah, bukan. Mari mengajar ni nak kecek hak sungguh, nak jadi sungguh. Kalau orang mengajar tu sendiri tak buat, orang mengajar tak sungguh, tak jadi. Jarir bin Abdullah, dia ada hamba dia suruh hamba dia pergi beli khodam. Pergi beli kuda. Pergi beli kuda. Hamba dia pergi beli kuda, pergi cari kuda lah. Pergi cari kuda, temu orang nak jual dengan harga 500 dirham, kalau 500 dinar lebih kurang itulah. Dulu pakai duit dinar, duit dirham. Bila sudah setuju dah, panggil ajak orang jual tu pergi jumpa dengan tok mulu dia Jarir ni. Nak bayar lah, nak bayar. Siapa sama Jarir? Jarir tanya berapa? Orang jual tu kata nak jual 500, sudah setuju dah 500. Oh, Jarir kata kuda mu ni kuda maknanya boleh jadi gitulah kudamu molek ni. Kudamu bukan harga 500. Kudamu ni kalau 900 mu nak jual tak? Kalau 900 orang nak jual tak? Nak jual tak sejual apa? Dia nak jual 5 900. Dia nak. Jarir kata pula, kudamu ni mahal lagi harga dia 700 laku kudamu, nak jual tak 700? Nak tak? Ya tak nak.
Jari kata 700 ni bukan go dia lagi kudamu ni. Kuda mola 800 ha. Mana jual ada 800. Orang jual tu tak mau tak nak jual 800. Jari bayar dengan harga 800. Bayar kuda dengan harga 800. Asal 500, siapa 800. Kalau tak silap harga lebih kurang itulah 800 siapa. Tempat mula tu boleh jadi 400 ke, kalau tak silap amal 500. Dah bayar gitu. Kadang duit wagelek suka orang jual. Orang hodok tengok ramai-ramai ni. Lah, jari kok mana beli barang pelik? Tawar kau mahal. Ditanya jari kok mana mau beli ya? Harga 500 bayar 800. Kok mana kau tawar kau naik? Jari kata, aku akad bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak nasihat kepada orang muslim, kepada orang beriman. Kena nasihat kepada orang beriman. Maka makna nasihat royak jalan hak lebih baik, hak mana hak baik dan lebih baik kepada orang. Tu yang panggil nasihat, tunjuk jalan baik. Lepas tu nasihat apa? Nasihat fi kulli syai, pada semua perkara. Bukan nasihat abang suruh semaya saja dah. Nasihat belaka untuk orang Islam. Hak mana baik untuk orang Islam? Nasihat. Dia berpegang dengan, dia berjanji dengan Rasulullah. Dia berpegang dengan agama yang dia akui, kata nasihat kepada orang Islam semua perkara tu. Mana kena nasihat? Kudamu ni sepatutnya kena jual 800, bukan jual 500. Nasihat tu royak hak mana molek orang nak jual tu. Hak lebih molek bagi dia jual 500 ke 800. Jual 800 lah. Hak molek hak kita kena nasihat. Mu tak usah jual dah. Mu kena jual 800 kuda ni. Laku. Kalau kita perlu kalau dah tak ada duit ke bertai duit orang dulu beli harga murah ni. Tak oyak. Pakai nak tipu dulu lagi dah kita. Ni nak ayat agama kita, nak ayat. Kita tak berserah, tak pegang dengan agama. Benar hak lain daripada itulah tak apalah nak jual 800 500 tak serah hak lain je. Bak sidi amanah bak apa ni bagi tolong menolong semua tu we jadi agama duk di dalam diri kita, we jadi hak sungguh. Tu hak nak sungguhnya. Di dalam kita kenal Allah pun nak jadi sungguh itu, jangan boleh kecek saja. Jangan boleh royak saja. Bukan kita ni nak mengajar, nak bunyi suara dah. Kita nak menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala sungguh. Tuhan tahu sungguh aku nak kata begini, Tuhan tahu aku niat begini, Tuhan tahu Tuhan akan buat kira aku. Tiap-tiap kita nak buat tu kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tu baru sungguh. Lah ni kalau tanya siapa Tuhanmu, kita jawab Allah kena. Tuhan tahu semua perkara, Tuhan tahu perkara apa, Tuhan tahu semua perkara. Tuhan kuasa banyak mana, Tuhan kuasa buat semua mungkin. Kita royak boleh habis. Tapi bila nak buat jahat tak khabar Tuhan dah. Bila nak kecek bohong tak ingat kata Tuhan tahu. Tu makna tak ada kita di dalam patibat, di dalam praktik tu tak ada kita betul kata kita kena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bentuk ilmiah, bentuk kaedah ilmu pula, bentuk kaedah ilmu, Allah itu Rabbul Alamin. Apa beza antara Allah Rabbul Alamin dengan Allah Ilahul Alamin? Allah ilah. Ada orang beza di dalam bentuk ilmu sebagai beza yang salah, iaitu beza fuq musyabbihah, beza oleh fuq mujassimah, beza Ibnu Taimiyah dan beza oleh puak Wahabiyah, puak Wahabi beza. Itu perbeza dia yang salah, iaitu dia bagi kepada ilah dengan Rabb, uluhiyah dengan rububiyah dia beza lain. Dia beza lagi mana? Makna Allah Ilahul Alamin, Allah ilah Tuhan bagi sekian alam ni, dengan mana Allah Ma'budul Alamin, Allah makna yang disembah. Adapun Allah mana Rabbul Alamin, dengan mana Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan sekalian alam, makna menjadi sekalian alam.
Itu pembahagian perbezaan yang tak betul di dalam tajuk ilmu. Di dalam akidah kita, i'tikad kita, di dalam kitab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di dalam cara pemakaian Al-Quran, guna lafaz ilah, guna lafaz Rabb, tak ada perbezaan. Di antara Allah Ilahul Alamin, Allah dengan Rabbul Alamin sama saja. Kita tak ada rububiyah, tak ada uluhiyah. Allah uluhiyah dan Allah rububiyah makna sama. Oleh itulah kita mengucap, orang nak masuk Islam dan kita mengucap satu saja, kita kata la ilaha illallah. Kita tak kata la rabba illallah. Sebab rabba, ilaha dengan rabb makna tulah je. Satu saja. Orang nak masuk Islam kita tak ajar mengucap dua dak. Kita tak kata asyhadu an la ilaha illallah, pas sekali lagi asyhadu an la rabba illallah dak. Sebab ilah dengan rabb makna satu saja. Tak ada uluhiyah, rububiyah, tak ada beza, tak makna tulah. Nak kata Tuhan tu Ilahul Alamin. Wa huwa fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Allah. Dialah Tuhan yang mengatur langit, dialah yang mengatur bumi. Itu mana ilah fis sama, wa huwa allazi fis samai ilahun. Dialah di langit, dialah Tuhan. Wa fil ardi ilah, dan dia di bumi ni dialah Tuhan. Apa makna dia Tuhan? Dia yang mengaturkan benda di langit, dia mengatur benda di bumi. Lazim daripada situ, bila dah dia saja yang mengatur benda di langit, dia mengatur benda di bumi, dialah sepatut disembah. Orang langit kena sembah dia, orang bumi kena sembah dia. Sembah tu kelaziman bagi dia Tuhan yang mengaturkan, dia yang membuat. Kita nak sembah ni kena sembah orang yang mengatur kita, yang membuat kita. Ilah di mana? Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membuat, Tuhan yang kuasa. Itu makna ilah. Sama dengan Rabb makna tu lah. Cuba tengok di dalam Al-Quran guna lafaz ilah dengan maknanya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang sangat-sangat, Tuhan yang memerintah. Allah kata mattakhadallahu min walad. Tidak mengambil oleh Allah akan anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada serta Allah min ilahin, satu Tuhan pun. Tak ada serta Allah satu Tuhan pun. Kalau kata ilah makna yang disembah, tak betul. Tokong, matahari, malaikat, Nabi Isa orang sembah. Allah kata tak ada Tuhan serta dengan Allah. Ilah di situ dengan makna apa? Dengan makna yang menjadikan alam, yang mengatur ke alam. Tak ada yang duk buat alam, duk berlaku panas sejuk, kemarau apa ni, tak ada serta dengan Allah, satu pun tak ada. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Allah kata idzan, kalau ada Tuhan yang lain serta Allah. Idzan yani idza kana ma'ahu min ilah. Idza kana ma'ahu ilah, apabila ada serta Allah tu Tuhan lain, Allah kata la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Nascaya masing-masing tiap-tiap Tuhan itu meretah barang hak dia buat. Hak buat langit dia cara meretah langit, hak buat bumi masing-masing berebut nak meretah hak dia buat. Wala ala ba'duhum, dan tentu berebut bertewah benar oleh setengah mereka itu ala ba'din, di atas setengah yang lain. Pakak berebut nak benar, berkocah perang. Kalau ada Tuhan banyak, maka ilah ni dia berebut bertewah benar, berebut nak meretah. La dhahaba kullu ilah. Kalau kata ilah dengan makna ma'bud yang disembah, tentulah berebutlah oleh yang disembah itu dia nak benar di atas yang sembah yang lain. Apa makna? Orang sembah tak ada apa, berebut nak benar, berebut nak meretah ni,
iaitu Tuhan yang mengaturkan, ilah yang mengaturkan. Faham? Tak faham pun tak apa, dengar sudah. Oleh itu, bagi kita mengaku bahawasanya Allah ialah ilahul alamin. Allah ialah Rabbul alamin. Hak dulu dua tu. Pasal tu di dalam kubur malaikat dia tanya man rabbuk. Dia tak kena tanya man ilahuk. Siapa Tuhanmu? Sama ya. Sebab Rabbu dengan ilahu makna tulah. Siapa Tuhanmu? Tuhan hak dok mengaturmu, Tuhan dok buatmu, Tuhan hak dok bercara semuanya. Dia tanya hak tu. Sepatutnya kalau lah ilah tu makna yang disembah, kena tanya di dalam kuburnya, tanya orang kafir man ilahu, siapa Tuhan hak mu sembah. Sebab orang kafir duk sembah lain pada Allah, mu sembah siapa? Tak. Sebab orang kafir dia sembah lain pada Allah, yang mengaku kata benda lain pada Allah tu duk mengaturkan, boleh buat segala-gala, boleh buat apa hak dia minta. Maknanya kesimpulan apa nak ambilnya, makna Allah Tuhan tu makna gapo dia. Kita mengaku Allah Tuhan tu makna gapo? Allah Tuhan dengan mana Allah yang mengaturkan semua perkara, Allah yang membuatkan semua perkara, benda duk berlaku semua daripada dia. Itulah makna Tuhan. Kalau ada yang duk mengatur ni banyak, Tuhan banyak. Duk buat wei kemaran ni berapa orang, duk buat wei balik kereta, duk buat wei pecah, duk wei berkocok bumi. Berapa orang? Berapa semua? Kalau banyak-banyak, maka hak betulnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Allah saja. Ha ni makna kata kita kena Allah. Tu makna tauhid dia panggil. Itu makna tauhid. Hak wajib di atas kita kena Allah, kena lagu tu. Orang barulah ni dia bagi tauhid kepada tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Itu pembahagian yang salah, pembahagian yang tak betul. Surah dia apa tak betul, hakikat tak betul. Yang betulnya uluhiyah dengan rububiyah makna sama, makna satu saja, makna tula saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tengok kepada masa kita tu, nampaknya tak izin dah. Banyak tu saja. Sekiranya di dalam penyampaian Amo ni salah silap, agaklah maaf. Ada hak baik, itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kesilapan itu dari kelemahan, kejahilan dan hasud syaitan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, minta Allah ampun segala kesalahan kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita jalan yang sebenar, jalan yang betul. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang boleh 10 minit. Kalau ada pertanyaan, soalan, kalau tak ada tak, kita sudahlah. Kau kata tak dengar, tak faham. Semula kau ana kau apa Tuhan kau bawa siapa negara
Hak kata Tuhan saja kerja tu maksudnya sifat mana? Ya. Ini soalan dia betul ilmiah, betul ilmu, bukan masalah pegangih untuk jadi ilmu dia panggil. Kita supaya tahu rumah sekolah, ngajar di rumah sekolah, ajar rumah sekolah. Mana wajib di atas kita supaya hamba kata saat ni kita percaya lagu tu orang panggil satu dah cukup dah tu. Cukup dengan mana hak tu. Setakat tu hak lain lagi tak lagi. Mana Allah saja yang membuatkan langit, buat bumi, doa turun hujan, dakwi beradu hujan, dakwi kemarau, dakwi bah dia saja. Kena dah satu segi Tuhan. Bukan habis lagi satu juzuk je panggil. Pak gopo lagu tu kalau di dalam bentuk ilmu, di dalam kitab ulama yang panggil masuk lagi gopo, lah sifat gopo. Ikut kita tak pandai tak tahu pun tak apa tu. Tak tahu mati begitu pun tak apa dah. Kita boleh dah. Kena dah tu satu segi. Tapi di hari ni kita nak reti gatik hak di dalam bentuk cara susung oleh ulama, hak dalam kitab ulama yang panggil gopo lagu tu. Itu dia panggil hak tu ayat tadi. Itulah nama dia masuk di dalam kata sifat wahdaniyah. Dia panggil wahdaniyah. Ataupun hak tu dia panggil tauhid. Maksud dengan tauhid hak tu, maksud wajib belajar ilmu tauhid. Apa tauhid? Tauhid tu wahada yuwahhidu tauhid, mengesahkan, mengkata satu Allah, kata Allah satu. Satu ni bagi berada berapa? Wahdaniyah tu bagi berada berapa? Bagi kepada 3. Kalau nak kenal sungguh dia kena bagi kepada 3. Lagu mana? Zat dia satu, perbuat sifat dia satu, perbuatan daripada dia satu. Tu baru kena sungguh, baru reti kata Allah satu sungguh. Baru lepas. Itu secara la'iyat, secara la'i, cara halus, cara detail, satu persatu. Lagu mana satu pada zat? Satu pada zat ni, zat Tuhan satu. Hak panggil hak kena bercara sungguh. Zat Tuhan satu, hak kena bercara sungguh, hak penting sungguhnya. Di dalam istilah ulama dia panggil ternafikan mumpasil pada zat. Hak tu hak penting sungguh. Apa makna ternafikan mumpasil pada zat? Tidak ada zat yang lain daripada Allah yang bersifat dengan ketuhanan, yang jadi Tuhan. Tuhan seorang lagi lain pada Allah, duduk di Malaysia ke, duduk di Terengganu ke. Lah ni ke ada Tuhan seorang di Malaysia, duduk di Terengganu. Tahu tak? Tahu tak? Tahu. Tak tahu Tuhan Terengganu. Tak tahu. Lah, tak tahu Tuhan Terengganu. Ada Tuhan di Terengganu. Dia panggil dia Tuhan langit. Dia ada langit tempat dia. Dia buat Tuhan, dia buat kawasan dia Tuhan, dia jadi Tuhan. Apa dia ni Tuhan bukan Tuhan bagi orang Islam saja, Tuhan bagi Hindu, Tuhan bagi India, Tuhan bagi Sikh, semua Tuhan dia duduk di dia belakang, dia jadi Tuhan. Dia panggil Ayah Peng. Ayah Peng di Terengganu. Orang pakai kereta Mercedes, orang kaya-kaya mengaku dia sujud pada dia. Maka air tapak kaki dia, mari curah susu atas kaki dia, tak ada minum kerana dia Tuhan. Lagu tu kalau di ayah Peng, kalau di Terengganu tu ada satu Tuhan. Di negeri Sian ni ada satu Tuhan. Di negeri Arab ada satu Tuhan. Lagu tu dia panggil dua zat Tuhan. Dia panggil 2, 3, 4 zat Tuhan. Satu Allah satu ni, mana satu pada zat dia, tak ada dah Tuhan lain pada dia. Kalau ada tu nama apa? Istilah ulama usuluddin dia panggil kamumpasil pada zat. Ada Tuhan banyak duk suku-suku. Tak ada. Tuhan sungguh satu Allah. Itu makna satu Allah. Itu hak penting sekali.
Itulah Allah Ta'ala kata, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Kalau ada dalam langit bumi ini ada beberapa Tuhan lain daripada Allah, tentulah rusak langit bumi ini, hancur. Sani, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Tentu dia berkocah, dia pedih, dia lawan nak berebut mereka. Kalau banyak Tuhan, tak ada. La ilaha illallah tu mana tak ada Tuhan melainkan Allah. Hak tu hak penting sekali. Kama dia makna yang kedua ulama usuluddin hak ni kira-kiranya jarang orang nak bahas, orang nak berkecek. Ulama usuluddin hak halus-halus mari berkecek. Hak cara halus, bukan ulama halus dah. Cara dengan cara laik halusnya, iaitu Allah satu, di dalam satu dia tu pun dia satu. Apa makna satu dia? Mana zat dia tak serupa dengan makhluk, dengan makna zat dia tak tersusung daripada beberapa juzuk. Zat dia bukan terima bahagi. Zat dia bukan kam muttasil. Zat dia bukan serupa dengan kita. Kita ni ada kepala, ada dada, ada paha, ada kaki. Kalau bila besar-besar tu betih, pohon, tubuh, kepala, pak kita bila. Kita seorang tapi pak boleh bila. Lagu tu tak orang panggil bukan satu kita ni, berapa pak. Tapi pak ni duk berhubung. Bila bilangnya duk berhubung di dalam istilah ulama usuluddin dia panggil kam muttasil pada zat. Allah zat dia satu dengan mana tak ada, bukan zat dia bersusung daripada beberapa juzuk dah. Tak ada bersusung. Nak ayat ada kepala, kau kaki, tangan, tak boleh. Tuhan bukan jenis pasien tu. Pasien mana? Laisa kamislihi syai', tidak serupa Allah sewaktu pun. Dia bukan jenis bersusung kaki, tangan, kepala dah. Pasien mana? Tak ada pasien. Bak mana? Tak ada bak. Rum mana? Tak ada rum. Tak ada. Tak boleh ayat. Pasien mana kita tahu kata Allah tidak ada kaif. Orang tanya Imam Malik kaif, Imam Malik kata wa kaifun anhu marfu', la yuqalu kaifun wa kaifun anhu marfu'. Tidak boleh kata pasal mana kaif ni diangkat daripada Allah, tak kena mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, Allah tak ada kaif. Tak ada pasal, tak ada kaifiat. Tak boleh ya. Itu hakikat satu dia. Oleh itu ulama kita katakan makna satu pada zat ibarat daripada ternapi dua kam. Satunya kam muttasil pada zat, yang kedua kam munfasil pada zat. Kecek lagu tu tak erti. Erti tak? Tak erti. Saya tak erti. Kalau ayat erti pun tak erti kali. Takut malu ya kalau ayat erti. Maknanya kita erti lagu tu. Tak pandai sebut kam pun tak apa. Bila erti orang sebut tak apa. Tapi tu cara amba lah. Amba kata cara kita nak lebih mudah sikit caranya. Nak lebih mudah sikit, kita royak benda dulu, lepas kita letak nama belakang. Begitu anak dulu, lepas letak nama, tak apa. Jangan letak nama dulu payah, tua tak tahu kat mana. Kita ada benda dulu. Misal kita kata tak ada dah Tuhan lain daripada Allah. Hari tahu tu, lepas nama berapa lagu tu Atau kita kau cari tu tak. Kalau nama tak tahu pun tak apa dah, benda kita kenal dah, kita tahu dah. Maknanya kalau benda tu boleh kita nak belah, nak kerak, nak kerisi. Nak belah boleh, atau nak kerak boleh, nak kerisi boleh. Lagu tu nama benda bersusung. Lagu tu istilah ulama kita tak nama. Nama dia itu jisim. Ya baik. Ulama letak nama jisim. Nak mudah mengaji ya, tak nama tu kalau tak tahu tak apa. Nama dia jisim. Puak mujassimah ada. Tu bagi nak hubung. Orang mujassimah dia kata Tuhan berjisim. Yakni Tuhan boleh bagi. Tuhan ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada perut, ada dagu, ada tulang-kain, ada lidah Tuhan. Tu lagu tu fuak mujassimah tu. Dia kata Tuhan tu mau bagi, boleh nak bagi. Berjuzuk. Benda lagu tu benda terima bagi, nama dia kam muttasil nama dia.
Allah bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Yang panggil tu makna satu pada zat. Yang kedua, tak ada Tuhan hak nama Allah, Tuhan hak lain daripada Allah, tak ada. Ada nama Allah ke nama lain, tak ada. Satu saja Tuhan hak dah buat langit bumi semua. Hak orang Mekah sembah, hak kita sini sembah, Allah satu, tak ada Tuhan lain. Itu dia panggil satu pada zat juga. Kalau ada yang panggil jisim, tak panggil jisim lagu tu. Benda duk suku-suku tu dia tak panggil jisim. Kalau susung duk tempat tular dua tu baru dia panggil jisim. Supaya buahnya, supaya kayu, supaya kita ni dia panggil jisim lah. Kalau dua duk di bucu nu sutih tak terima bagi. Bucu ni sutih duk suku-suku, dia tak panggil jisim hak tu. Hak halus tu dia panggil jauhabiri. Kalau ada jisim dua pun dia panggil hak nu satu jisim, hak ni satu jisim. Kira dua tu dua, dia panggil kam mumpasil nama dia. Benda bila tapi duk suku-suku. Kam mumpasil pada zat. Maka bila kata Allah satu, dak kedua-dua tu, pasing dua tu dak belaka Allah tu. Itu makna satu pada zat. Itu betul ilmiah, betul nak mengajar, nak menjadi orang pandai, orang alim, nak buat surah saya panggil. Nak buat surah dia dalam mengajar. Adapun hak kita pegang Tuhan satu, tak ada Tuhan lain pada Allah, cukuplah tu. Lepas Tuhan tak serupa dengan makhluk, tak serupa dengan kita ni. Dia panggil gapo hak Tuhan tak serupa? Ikut dia mukhalafah tak mukhalafah, aku tak erti. Sifat 20 dia tak warna bila, wujud dia tak warna bila. Tapi kalau tanya Tuhan serupa dengan makhluk tak? Tak apa. Dia pergi mukhalafah lah tu. Tuhan ada berapa orang? Satu saja. Seorang pun tak satu. Tu yang kena benar tu. Kalau kita tanya dia Tuhan berapa orang? Tuhan satu, bukan orang dah. Bukan seorang, Tuhan satu. Tu dia tu kena benar orang panggil erti. Seorang tak boleh kata Tuhan. Mung tanya kata Tuhan apa orang, tak kena dah, mung tak erti juga tu. Kita tes situ lalu dah. Sebab Tuhan je bukan seorang. Kalau tanya Tuhan berapa utir, kena dah? Tuhan apa utir? Kena dah kita tanya? Kita nak jawab agama. Tuhan apa utir? Jawab sutir. Tuhan apa ekor? Nak erat sekor. Dia bukan jenis butir, dia bukan jenis ekor, dia bukan jenis orang Tuhan. Habis Tuhan tak tanya Tuhan berapa ya? Satu. Kena jawab itu ya. Kalau tak Tuhan seorang tak kena itu. Itu mana? Patut gapo dia ada sifat hak panggil Tuhan satu ni, gapo dia ada sifat 20 tahu aku tak erti. Tak apa. Sebab dia tak erti, tak tahu nama, tak apa. Dia nak beri benda ya hak akidah ni. Tak supaya baca Fatihah, lah baca Fatihah tak kena, tak boleh sungguh Fatihah. Hak ni tak apa. Kalau wujud dia tak ada wujud, dia tak wujud. Dia tengok tu tak apa lagi. Biar dia lah nak wujud ke wujud pula. Wahdaniyah mukhalafah dia tak pandai sebut. Tapi dia kena betul serupa dengan hak hakikat, hak sungguh. Ada apa dah? Apa? Beza mana antara taklid dengan tak taklid? Beza sani, beza kena tak kena, reti tak reti tu. Kalau tak reti taklid, kalau reti lepas taklid, mudah ya beza dia. Beza je mudah-mudah. Kalau orang terreti tak taklid kan? Kalau dia tak reti taklid. Jadi tu. Dia reti tak kata Allah ni Tuhan. Dia tahu tak dengan cara dia, kalau Tok Guru tak surah, Tok Guru mati, dia boleh mengajar dak lagi, dia boleh royak dak ke anak dia. Boleh royak dah dia reti. Yalah lepas taklid. Kalau dia mak kata gini, ayah kata ni, ayah mana? Ayah ambil Tok Guru tu. Pak ayah reti tak tahu, ayah tak reti kan nak ayah Tok Guru tu royak. Lagu tu dah bagi taklid. Tu ya beza. Kita reti le perut kita, nama dia kita reti. Hak Tok Guru royak reti, hak dia mau royak kan nak boleh reti, dia mau royak juga. Bahasa dia kita tu waktu baik le perut jahil. Nak boleh reti, ya kena orang royak belaka kita ni. Kalau dia tak royak tak reti. Pak kalau reti dengan orang tak royak pun, tu dia panggil kita reti lepas daripada taklid. Fardu kata hak kita pandai sendiri, seperti kita pandai buat penolak kok, kita pandai menanuk kok orang tak ajar. Dia panggil reti tu. Wallahu a'lam. Nampak masa tu banyak itulah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa wa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.